Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Dian Natasha binti Din, nomor metrik BS 20110488. Saya merupakan pelajar Section 1 Pengurusan Organisasi. Hari ini saya akan membicarakan tentang empat faktor luaran yang mempengaruhi prestasi sebuah organisasi dan cara-cara mengatasinya. Prestasi organisasi bermaksud hasil terkumpul keseluruhan organisasi, yaitu prestasi semua pekerja bergantung pada faktor dalaman dan inovatif. Ini bermaksud output atau hasil sebenar organisasi yang diukur berbanding output yang dimaksudkan. Faktor luaran adalah perkara yang berlaku di luar syarikat yang memberi kesan terhadap kejayaannya. Kesannya itu adalah berbentuk sama ada positif ataupun negatif. Terdapat 4 faktor luaran yang mempengaruhi prestasi sesebuah organisasi. Yang pertama adalah faktor politik. Terdapat pelbagai cara di mana politik dapat mempengaruhi prestasi sesebuah organisasi. Dalam skala besar, Kongres membuat undang-undang dan peraturan yang dapat mengubah cara organisasi beroperasi. Walaupun organisasi tersebut mungkin tidak bersetuju dengan undang-undang, mereka masih diwajibkan secara sah untuk mematuhinya. Pada skala yang lebih kecil, politik hubungan juga dapat mempengaruhi prestasi mereka dalam sebuah organisasi. Bersaing dengan organisasi lain untuk pelanggan atau bahagian pasaran boleh bersifat politik dan mempengaruhi cara organisasi memilih untuk beroperasi. Politik dalam skala kecil atau besar dapat mengubah tujuan dan objektif syarikat dan cara mereka memilih untuk berusaha ke arah mereka. Seterusnya, faktor yang kedua adalah faktor dari segi ekonomi. Faktor dari segi ekonomi ini juga merupakan faktor yang mempengaruhi prestasi sesebuah organisasi tersebut. Ekonomi memainkan peranan penting dalam kehidupan seharian kita. Berapa banyak uang yang kita hasilkan, berapa banyak uang yang kita belanjakan, kehendak dan keperluan, harga yang kompetitif, dan lain-lain adalah semua faktor dalam keputusan keuangan yang kita lakukan setiap hari. Organisasi juga banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Kemerosotan pasaran atau kemelesetan secara langsung akan mempengaruhi penjualan organisasi. Apabila orang tidak lagi mampu membeli produk atau memilih untuk membelanjakan uang mereka di tempat lain, syarikat adalah salah satu organisasi yang akan terkesan. Justru, syarikat terjejas apabila ekonomi berada dalam keadaan baik dan orang ramai dapat membelanjakan atau melabur lebih banyak uang. Menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi dan dapat menyesuaikan strategi organisasi untuk menampung sesuatu cabaran itu adalah sangat penting untuk kelangsungan sesebuah syarikat. Di samping itu, faktor yang mempengaruhi prestasi organisasi adalah faktor sosial. Pendapat masyarakat dan harapan masyarakat adalah faktor luaran yang besar yang memaksa syarikat menilai semula bagaimana mereka beroperasi. Sekiranya orang ramai mempunyai persepsi negatif terhadap organisasi Anda, ini boleh memberi kesan buruk kepada syarikat Anda. Masyarakat mempunyai harapan yang tinggi agar organisasi bertanggung jawab secara sosial. Tanggung jawab sosial merangkumi pelbagai topik, termasuk jangkauan masyarakat, promosi kepelbagaian, kelestarian, dan standar etika yang tinggi. Setiap topik ini perlu dimasukkan ke dalam budaya syarikat agar sesuatu syarikat itu berjaya mencapai matlamatnya. Dengan pengawasan masyarakat dan akses segera ke maklumat melalui teknologi, syarikat dapat dipantau dengan baik oleh masyarakat. Bidang ini berkaitan dengan perubahan sosial yang mungkin mempengaruhi ke mana perniagaan Anda berjalan. Sebagai contoh, kita melihat pertumbuhan aplikasi dan lebih banyak laman web diakses oleh pengguna muda alih dan bukan pengguna desktop. Sosial ini berterusan. Apa kesannya terhadap model perniagaan Anda? Oleh itu, jelaslah bahwa sesebuah organisasi seharusnya bersedia dalam mengharungi cabaran yang berpunca daripada faktor sosial. Akhir sekali, teknologi juga merupakan salah satu faktor luaran yang mempengaruhi prestasi sesebuah organisasi. Ini termasuk bukan sahaja peralatan seperti komputer mikro atau robot, tetapi juga teknik untuk menggunakan peralatan tersebut dan pengetahuan teori dan gunaan di belakangnya. Teknologi adalah sebahagian besar tenaga kerja masa kini. Ia sentiasa diperbaharui dan berubah
menjadikannya sukar bagi syarikat dan pekerjanya untuk terus mengikuti prosesnya. Sebilangan besar kerja kita hari ini juga berlaku dengan bantuan mesin dan alat. Sekiranya ahli pasukan kita tidak mempunyai alat dan peralatan yang diperlukan untuk pekerjaan masing-masing, ini akan memberi kesan negatif terhadap prestasi keseluruhan organisasi. Teknologi adalah faktor luaran penting dalam tingkah laku organisasi. Ini telah mengubah cara syarikat menjalankan perniagaan secara dramatik selama bertahun-tahun, dan syarikat ini terus membuat gelombang dengan setiap inovasi teknologi baru. Memasukkan teknologi ke dalam budaya setiap organisasi adalah penting untuk mengembangkan dan mengekalkan syarikat yang maju dan canggih. Sesebuah syarikat itu pastinya tidak dapat mengelakkan faktor luaran, tetapi mereka sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menguruskannya. Terdapat beberapa langkah yang boleh dilakukan untuk mengatasi faktor luaran yang dinyatakan sebentar tadi. Pertama sekali adalah setiap organisasi perlu sentiasa mengetahui maklumat terkini. Dengan perubahan harian dalam industri, ekonomi, dan masyarakat, ada banyak info dan maklumat yang harus diikuti dan diketahui. Menetapkan peranan dalam syarikat untuk meneliti dan melaporkan maklumat baru adalah cara yang terbaik untuk menyerahkan tugas yang sangat penting. Sebagai contoh, beberapa organisasi mempunyai pasukan penyelidikan dan pengembangan yang bertanggung jawab untuk meneliti dan membuat produk baru. Pasukan sumber manusia mungkin bertanggung jawab untuk mengikuti perkembangan terkini mengenai maklumat tentang pengambilan pekerja atau undang-undang upah. Orang-orang ini diminta untuk berkongsi penemuan mereka dan membantu membuat rancangan untuk menampung perubahan ini. Tanpa sistem yang ada untuk memastikan maklumat terkini dikongsi dan dibincangkan, syarikat mungkin menghadapi masalah pematuhan atau kehilangan kelebihan berdaya saing. Selain itu, pendidikan juga adalah cara lain yang boleh diambil untuk menguruskan faktor luaran. Sebagai contoh, kelestarian adalah topik yang populer dalam masyarakat masa kini. Sekiranya syarikat memilih untuk menjadi organisasi yang lebih lestari, penting bagi mereka untuk mengadakan program latihan dan pembangunan. Program latihan dan pembangunan ini dapat membantu menanamkan kelestarian dalam budaya organisasi. Inisiatif seperti kesinambungan perlu ditanamkan dan dilaksanakan di setiap peringkat organisasi agar berjaya. Perkara yang sama berlaku untuk inisiatif baru yang ingin dilaksanakan oleh syarikat. Latihan harus menyertai perubahan undang-undang atau polisi baru yang mengubah cara organisasi beroperasi. Dengan mendidik semua anggota organisasi, syarikat dapat melaksanakan perubahan dengan lebih baik. Akhir sekali, memperbaiki hubungan adalah bagian penting lain dalam menguruskan faktor luaran. Membangun hubungan yang sehat dengan pelanggan dan pembekal sangat bermanfaat. Pelanggan berada di tengah-tengah kebanyakan organisasi. Tanpa pelanggan, kebanyakan syarikat tidak akan wujud. Menjalankan hubungan yang baik dengan pelanggan membolehkan organisasi memahami bagaimana mereka dapat memenuhi keperluan pelanggan dengan lebih baik. Pelanggan adalah faktor luaran yang sangat mempengaruhi operasi organisasi. Mempunyai hubungan yang kuat dengan pembekal juga merupakan kaedah penting untuk menguruskan faktor luaran. Memberikan harapan dan keperluan yang jelas kepada pembekal juga dapat mengurangkan masalah di masa hadapan. Pengawal selia adalah sekumpulan individu syarikat yang harus menjalin hubungan kerja yang baik dengan baik. Contoh pengawal selia termasuk Jabatan Kesehatan, FDIC, dan pasukan bomba tempatan. Mereka mempunyai hubungan kerja dengan organisasi, dan individu ini dapat membantu organisasi untuk terus mengetahui perubahan dasar baru atau masalah semasa dalam organisasi yang perlu ditangani. Secara keseluruhannya, setiap kali ada faktor luaran yang memerlukan perubahan, organisasi perlu menyelesaikan operasi dalamannya agar dapat menempuh cabaran yang datang. Mendapatkan yang terbaik dari pasukan Anda tidak semestinya menjadi tugas yang sukar, walaupun kadang-kadang kelihatan seperti itu. Sekiranya Anda mendapati bahwa Anda selalu berjuang untuk mencapai sasaran prestasi untuk pasukan Anda,
Mungkin sudah waktunya untuk menggali lebih mendalam. Saya rasa itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.